Tapi apa bezanya Cortex? Apa bezanya? Dia beza je lokasi UiTM tu sendiri. Yang satu dekat Dungun. Dungun kat mana? Cross. Saya awak tanya saya tak ingat sekarang. Google lah tu. Ha. Dekat Johor. Betul tak? Ayo jangan. Ke Melaka. Saya tak ingat. Tapi saya tahu Dungun dekat Dungun. Dan lagi satu kat mana tu Cortex? Dungun dekat Terengganu. Oh, Terengganu. Lagi satu kita ada Universiti Teknologi Mara Putra Perdana. Yang Putra Perdana ni saya pun tak tahu kat mana. Google dulu. Kat mana Putra Perdana? Dia akan jadi perantaraan negeri, iaitu Terengganu lawan dengan Sekejap. Dekat mana? Dia dekat Selangor. Okey, Selangor. Okey. Selangor kot. Ini Puncak Perdana. Entahlah, saya pun tak tahu banyak sangat UiTM sebenarnya. Okey, kita tahu Dungun lawan dengan Putra Perdana sekarang ini. Okey. So, prize pool pun dibahagikan kepada 16 pasukan yang di mana sebanyak RM30,000 wang tunai yang akan dipertandingkan berserta dengan RM60,000 diamond. Wish, kalau RM60,000 diamond memang saya rasa bukan je skin collector boleh beli, semua skin dalam ML boleh beli. Ya, kalau kita tengok dekat sini ada juga pecahan hadiah terkumpul di qualifier, di mana untuk setiap pasukan cross yang berjaya mendapat tempat pertama akan membawa pulang 1,000 diamond. Tempat kedua akan bawa pulang 875 diamond. Okay? Itu dekat qualifier. Tetapi dekat playoff nanti guys, yang menjadi juara untuk MSL ini akan membawa pulang sebanyak RM15,000. Tempat kedua 10,000 dan tempat ketiga RM5,000. Ya, dan masuk tangga keempat akan membawa pulang 10,000 diamond. Di tempat kelima dan juga keenam masing-masing akan membawa pulang 5,000 diamond. Di tangga ketujuh dan juga ke-8 2,500 diamond. Di tangga ke-9 hingga ke-12 1,250 diamond. Dan 13 hingga ke-16 625 diamond. Jadi kalau masuk ke playoff, semuanya akan dapat hadiah. Cuma berbeza daripada segi wang tunai dan juga Diamond Mobile Legends Bang Bang. Dan diminta pelajar-pelajar Universiti Teknologi Mara, Universiti Teknologi Mara Putra Perdana Mara, mana-mana banyak betul Universiti Teknologi Mara sebenarnya. Diminta korang jangan lupa ajak kawan-kawan korang tengok live stream ini. Memberi sokongan kepada universiti anda sendiri. Dan di masa yang sama, siapa yang tengah tengok ni, korang jangan lupa like dan follow page rasmi Mobile Legends Bang Bang. Lepas tu jangan lupa follow Muntun Student Leader punya page, Games My Esport dan juga Infinix Mobile punya page. Pastikan korang turn on notification di bahagian follow setting di Facebook supaya tidak terlepas live stream di masa akan datang. Ya, benar sekali. Dan kita akan berbalik semula kepada draft pick untuk game yang kedua sekarang ini. Daripada sudut pengharaman hero untuk Hikari telah pun mengeluarkan Atlas, Melissa dan juga Joy. Manakala untuk Yonko, mereka baru saja mengeluarkan dua hero iaitu Arlott dan juga Martis. Agak menarik juga draft yang dikeluarkan oleh kedua-dua belah pasukan kerana mereka masih lagi melepaskan Valentina, masih lagi ada hero-hero marksman seperti Wan, mahupun Farsa dilepaskan. Adakah pilihan pertama sekarang ini Hikari akan cuba securekan Valentina terlebih dahulu? Ya, kalau kita tengok dekat nama-nama pemain dekat sini Cross, ada tak yang awak kenal? Kita ada seorang pemain bernama Dark Gamer, kemudian kita ada Kao Ken, Shinku, Casanova. Ada awak kenal? Saya macam kenal seorang insan bernama Kao Ken tu, tapi hampir sama tapi bukan dia. Apa Kao Ken? Awak tak tengok Dragon Ball ni? Kaio Ken. Kaio Ken. Kaio Ken. Tapi tak ada nama yang saya kenal lah. Saya bukan budak UiTM. Tapi mana yang UiTM Dungun dan juga Putra Perdana? Mana mereka kenal tu, berikanlah sokongannya kepada kedua-dua pasukan kita.
Ya, mana kekenal tu. Okay, kita tengok sekarang ni draft. Xavier dibawa masuk sekarang ini. Hero yang baru di buff lagi sekali oleh Munton. Kita tengok tu. Telah pun dibawa masuk. Adakah hero ni kuat sekarang ni? Alpha. Ada kuat ke tak hero ni, Cross? Sejujurnya daripada sudut farming, ya memang sangat kuat sebab pasif alpha tu di-applykan kepada jungle dan juga objektif seperti Lord dan juga Turtle. Tapi kalau dalam team fight, dia masih lagi ada kekurangan yang di mana untuk aktifkan alpha punya pasif, bila dah dapat 2 stack, alpha kena pukul satu lagi dekat arah enemy tu untuk aktifkan pasif tersebut. Kalau tak, memang takkan aktifkan. Dan daripada pasifnya juga diberikan sedikit buff di mana anda diperlahankan pergerakan dalam beberapa saat dan diberikan true damage. Tapi saya still lagi-lagi suka waktu alpha yang mula-mula release. Itu memang yang saya boleh kata zaman prime alpha. Tapi kalau diikutkan alpha yang sekarang ini sebenarnya lebih keras. Lebih keras sebenarnya, Cross. Ya, lebih keras dan dia boleh bertahan lagi lama dalam team fight. Disebabkan dia punya damage ni sekarang ada true damage. So alpha yang sekarang ni kita boleh build satu item damage, selainnya item tank. Korang tengoklah betapa susahnya nak tumbangkan alpha ini. Lebih-lebih lagi kalau alpha ni diletakkan di EXP lane. Tapi adakah itu akan menjadi kes kita untuk ketika ini? Itulah. Tapi Ikari membawa masuk Gatot Kaca, juga antara salah satu hero yang telah pun diberikan sedikit buff kepada dirinya, yang saya tahu daripada sudut pasifnya telah pun menjadi sebelum ni anda kena macam bergerak ke depan untuk tumbuk orang, tapi tak, dia kali ni dia terus dash ke depan untuk tumbuk orang. Saya tak cuba lagi, tapi memang saya boleh tahu Gatot sekarang ni memang sangat-sangat kuat. Dia bukan kuat lah, dia punya lebih mudah sebenarnya untuk dia menggunakan dia punya pasif tu. Okay, lebih mudah, lebih senang, lebih cepat kalau nak dibandingkan dengan yang dulu. Kalau yang dulu tu siap enemy boleh dash lari lagi daripada tumbukannya, tapi yang sekarang ni lebih senang lah untuk trigger dia punya pasif yang tumbuk tu lah. Siapa yang guna Gatot Kaca faham lah dia akan bila bar dia warna merah je, korang akan tengok dia akan start tumbuk tanah kan, tumbuk orang tu ke bawah. Dan yang terbaru ni tumbukannya itu lebih senang kena. Itu yang saya boleh cakap lah. Dan ada lifesteal, itu satu perkara yang penting juga untuk Gatot Kaca punya pasif tumbukan enhance tu. Tapi sekarang ini, daripada pemilihan draft, Selena ini akan dijadikan sebagai roamer. Dan kedua-dua belah pasukan, mereka masih lagi tiada marksman mereka yang tersendiri. Kerana melihatkan daripada sudut high ground, Cecilian dan juga Xavier telah pun diambil. Agak menarik, Farsa bukan menjadi pilihan utama di antara kedua-dua belah pasukan kita. Malahan mereka mengeluarkan marksman pula untuk pengeluaran hero yang keempat dan juga yang kelima. Adakah Farsa di nerf teruk? Bagi saya tak, damage dia masih lagi ada. Dia kena nerf ke? Ada kena nerf, dia punya wings by wings. Yang ya, dia betul. jadi burung tu. Cooldown dinaikkan sikit je, tak banyak mana pun. Lebih kurang berapa saat, dia naik 10 saat kot, tak silap. Tapi itulah, disebabkan benda tu je terus kita tak nampak Farsa dia memainkan betapa besarnya efeknya. Tetapi bagi saya Farsa is still a good hero, terutamanya dari segi damage dan high ground defense. Okay. Dan kita lihat jugalah hero-hero yang macam Xavier dan Cecilian sekarang ni tengah dibawa naik ni bagi saya dalam passion terbaru ini. Tapi kita masih lagi ada hero-hero mesh yang masih boleh digunakan pakai. Adanya hero seperti Kadita. Kadita, hero early game memang sangat-sangat kuat. Lagi-lagi kalau Kadita dah siapkan item terlebih dahulu berbanding dengan hero daripada pihak musuh. Begitu juga masih lagi ada Lilia. Tapi Lilia agak kurang relevan juga kerana bergantung kepada ultimate-nya untuk masuk ke dalam team fight secara melulu. Dan juga hero-hero lain, kita ada lagi Kagura. Tapi kebanyakannya adalah hero ini memerlukan itemization pada fasa awal permainan. Tapi untuk kedua-dua belah pasukan kita sekarang ni, Hikari dan juga Yonko, mereka bermain late game punya komposisi. Maksud awak, diorang lebih suka untuk gaduh di late game, terutamanya diberikan fokus untuk hero Sicilian kan?
Ya, untuk Sisi dan mendapatkan Xavier. terutamanya. Okey, kita tengok juga untuk second ataupun last pick untuk pasukan Hikari buat masa kini. Diorang telah pun mengunci Kari dan last hero mungkin jungler mereka sekarang ini, Cross. So hero jungler apa yang awak rasa mereka akan bawa masuk? Okey, hero apa yang masih lagi ada? Oh, Ui. jap. Ada Saya rasa bukan Sylvana jungler. Mungkin Gatot jungler. Sylvana ini akan diletakkan sebagai EXP. Tapi potensi untuk kedua-dua ni bertukar boleh juga. Boleh letak Sylvana jungler, Gatot EXP. Tapi sekarang ini untuk pasukan Hikari lebih kepada single target hero nak dibandingkan dengan pasukan Yonko lebih kepada area of effect punya hero. Adanya Misita, Alpha consider sebagai single target tapi juga kebanyakan skillnya adalah area of effect, Cecilian dengan Sanguine Claw untuk memberikan crowd control. Lagi-lagi ditambah pula dengan Fredrin untuk menadah semua damage yang dikeluarkan oleh pasukan Hikari dan mereka hanya meninggalkan marksman. Kemungkinan besar kita akan melihatkan marksman yang boleh juga area of effect dan high ground iaitu Beatrix akan diambil sebagai pemilihan yang terakhir. nak cakap Cross cakap banyak area effect ada pada Yonko tapi tak boleh dilupakan juga sebenarnya ada Mystic Field daripada Xavier dan juga Avatar of the Guardian daripada Gatot itu sendiri, di mana dalam team fight itu kalau Yonko menangkap salah satu ahli pasukannya, diorang kena ingat pasukan musuhnya ada Gatot, yang bila-bila masa boleh terbang turun dari langit untuk counterback apa yang mereka startkan. Dan kita kena lihat bila kita masuk dalam game macam manakah pertempuran itu terjadi, dan kita pun nak tahu Sylvana tu dia diletakkan di mana. Kita nak tahu adakah di jungle ataupun di EXP lane. Sebab Sylvana pun dalam patch yang terbaru ini ada bagusnya, di mana tak silap saya dia boleh guna flicker bersama dengan ultinya. Ya, betul. Bukan itu saja, skill keduanya juga membuat tarikan yang lebih kuat berbanding dengan sebelum ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk game yang pertama di antara pasukan Hikari menentang dengan Yonko. Dan sepertinya untuk pasukan daripada Hikari akan menggunakan Sylvana ini sebagai jungler mereka. Okey, daripada sudut team fight saya boleh katakan dekat sini Hikari mereka agak kurang daripada sudut sustain kerana Yonko mereka ada 3 hero yang boleh tadah damage dekat depan. Mereka ada Misita, mereka ada Alpha dan juga adanya Fredrin. Cukup 3 ini mendapatkan hero-hero di bahagian backline seperti Carry mahupun Xavier. Tapi di fasa late game, Casanova ini pastinya akan mendominasi ke arah hero-hero yang keras ni. Kenapa? Kita tahu Carry dikenali sebagai tank killer daripada dulu lagi. Ya, daripada dulu sampailah sekarang. Itulah dia kekuatan ataupun kelebihan yang ada pada Carry, disebabkan dia punya pasif itu dia sangat kuat tetapi kelah berjaya di situ untuk menumbangkan Casanova. Perlawanan yang sengit di bahagian atas yang sememangnya Casanova memerlukan seorang Roma untuk menjaga dia di bahagian atas. Ya, memandangkan dengan kehadiran Sleeping Tightly menggunakan Spear of Glory bagi menarik ke arah Casanova, dan Casanova tidak menggunakan flicker. Itu satu kekurangan untuk beliau sekiranya tiada sesiapa yang membuka map bagi dirinya. Tapi sekarang ini untuk Hikari mereka tidak boleh terburu-buru. Kerana apa? Bagi setup team fight perlu mengharapkan kepada Selena punya Abyssal Arrow terkena kepada sasaran. Agak menarik juga Casanova menggunakan Inspire sememangnya. Ada masalah nanti terutamanya di late game. Saya risaulah dia tak ada Inspire, dia mungkin akan ada kesusahan untuk mengelak serangan daripada pihak musuh. Sekarang ini itu dia ditangkap cantik dan Dark Gamer berjaya mendapatkan Sleeping Tightly. Ya, Imperial Justice sememangnya tidak membenarkan siapa-siapa untuk lari daripada skill set tersebut. Bukanlah Purify macam mana pun, memang anda tak boleh nak lari daripada Imperial Justice. Dia sama seperti Franco punya Bloody Hand dan juga Kaja punya Divine Judgment. Tapi sekarang ini Turtle sedang cuba diambil oleh pasukan Hikari. Adanya Yonko berada di bahagian depan, Avatar of the Guardian, Kaido Ken terus saja melompat ke bahagian belakang, tapi satu ketukan tidak berjaya. Kaido akhirnya dikorbankan
dikatakan 3 pemain daripada pasukan Hikari telah pun dijatuhkan. Turtle ini akan dirampas. Yonko berjaya securekan objektif pada ketika ini. Tarikan Spear of Glory tidak terkena daripada Sleeping Tightly, tapi dalam beberapa saat sahaja Yonko memenangi teamfight dan juga mendapatkan objektif waktu yang sama. Ya, itulah dia kelebihan yang ada pada pasukan ini. Kita tengok juga perbezaan gol. Dari segi ekonomi, buat masa kini, perbezaan gol yang sangat-sangat tinggi lah yang saya boleh katakan di antara kedua-dua pasukan ini. Kelebihan ini sepatutnya digunakan dengan baik oleh pasukan Yonko, tetapi sekarang ini satu daripada mereka telah pun tertangkap, 2 berlawan dengan 3 sekarang ini dan meninggalkan Sleeping Tightly yang berjaya dibunuh di situ oleh Shinku. Kita lihat juga di bahagian atas ada pertarungan yang sedang berlangsung. Casanova tak takut sebab apa? Dia ada Inspire, telah pun menggunakannya. Disebabkan Inspire itulah kita dapat lihat Kelah melarikan diri daripada zone bahaya, dan itu dia Imperial Justice dapat Chiosure dan dia terkorban di situ. Hero. Oh, terkena kepada Kelah, tapi Kelah masih lagi mempunyai Nimbus Passion untuk digunakan pakai. Adakah kill akan diberikan? Ya! Shinku akan dijatuhkan. Satu penggunaan Dawning Light tidak terkena kepada Kelah. Dengan Casanova, ketiadaan spell beliau, adakah akan cuba untuk bergerak berani ke hadapan, kerana beliau menggunakan Inspire semata-mata untuk mengejar ke arah Kelah, tetapi tidak berjaya kerana Kelah hanya menggunakan skill dashnya sahaja untuk melarikan diri. Tapi bagi pasukan Yonko sekarang ini, permainan masih lagi berpihak kepada mereka. Oh, Kaioken kita tengok tu dia punya emblem agak menarik sebenarnya. Saya tak pernah cuba lagi emblem tersebut, di mana emblem ni tak silap saya akan memberikan extra damage bila nyawa hilang. Emblem fighter, tapi saya tak tahu lah dia ada free effect yang sepatutnya, sebab hero ni adalah hero mage. Tapi kita tengok di bahagian tengah sekarang ini, Dodela kena pada 2. Itu dia, flame shot kena tepat pada sasarannya. 2 tongkopan di sini untuk pasukan Yonko, di mana kita tengok pasukan Hikari bermain sebaik yang mungkin untuk mendapatkan mata kemenangan. Ya, tapi kalau perasa dekat sini lah Cortex, untuk Takina dan juga Shinku, mereka berdua menggunakan flame shot, bukannya flicker. Untuk perlawanan kali ini mereka agak yakin untuk all out dalam team fight, tapi Dark Gamer terus sahaja securekan turtle yang berikutnya, dan juga Zul sama telah pun menggunakan ultimate beliau, tapi satu abyssal arrow cantik daripada Shinku terkena kepada Zul. Namun tiada sebarang follow up yang dilakukan daripada rakan seperjuangannya, iaitu Kaioken. Zul sama terperangkap seperti sandwich. Itu dia Avatar of the Guardian melompat ke bahagian sebelah tengah, dan terus saja Kaioken menewaskan Zul sama tanpa sebarang masalah. Dan inilah dia item yang telah disiapkan seawal 5 minit yang pertama. Saya suka item yang dibuat oleh Bitrix. Item ni dia akan lebih fokus untuk menggunakan dia punya Nibiru ataupun dia punya SMG, di mana first item dia tadi adalah Corrosion Scythe. So, kalau dia menggunakan Nibiru ataupun SMG-nya, kita akan dapat lihatlah efeknya lebih bagus. Kalau dibuat BOD terlebih dahulu, ulti telah pun dibuka, dapat ditarik dari situ, cantik. Shinku telah pun dijatuhkan, tapi Casanova dengan ketiadaan flicker tak boleh nak lari jauh. Namun Dark Gamer di bahagian bawah pula telah pun menewaskan Zul sama 1 menentang dengan 1. Pada ketika ini Kaioken akan cuba berjuang 1 lawan dengan 3. Pada ketika ini adanya Misty Field, tapi lompat Avatar of the Guardian tidak sempat, terus saja dihayun oleh pedang daripada seorang Kaido. Sepertinya untuk Kaioken, walaupun beliau cuba untuk melarikan diri, tapi pergerakannya telah pun dihalang begitu sahaja. Masih lagi ada pertempuran. Dark Gamer sekarang ini cuba untuk memberikan asakan kepada Sleeping Tightly, tarikan kepada Dark Gamer, tapi dengan ketiadaan King's Calling tidak boleh berbuat apa-apa. Kaido kembali ke bahagian depan, memberikan asakan kepada Shinku. Dengan adanya Mystic Field akan membenarkan rakannya, iaitu Shinku, untuk melarikan diri. Ya, perbezaan gol ekonomi mereka untuk kedua-dua pasukan ini tidaklah jauh bezanya buat masa sekarang. Kita lihatlah, kita lihat mereka memerlukan lebih pertarungan, dan itu dia habis arrow tepat mengenai sasaran. Kelah tak sempat untuk melakukan apa-apa. Kelah terpaksa dikorbankan begitu saja berhadapan dengan 2 hero daripada pasukan Hikari. Bukanlah mudah untuk beliau melarikan diri. Kita tengok juga tarik di bahagian atas sekarang ini berjaya dijatuhkan. Perlawanan di bahagian atas ini kita tengok Sleeping Tight berseorangan lawan 2 orang, tapi adanya carry di situ. Ini merupakan kematian untuk beliau.
Sleeping tightly, memang anda akan ditidurkan selenyap-lenyapnya kerana dengan ketiadaan spell ataupun skill set untuk melarikan diri, tidak wajarlah untuk anda bertahan. Tapi melihatkan dengan 2 kematian dicatatkan oleh pasukan Yonko, kemungkinan besar turtle yang berikutnya ini akan menjadi milik pasukan Hikari. Tapi tarikannya cantik, Casanova menggunakan dashnya untuk melarikan diri daripada Bennett Rage yang dilepaskan daripada Kelah dan juga Flame Shot daripada Shinku semata-mata untuk mengeluarkan damage ke arah Shiur. Donny Light telah pun digunakan. Kaido berjaya mendapatkan turtle tersebut. Kalau nak cakap pasal Flame Shot, ada satu lagi hero yang paling baru sekarang ini dalam Mobile Legends Bang. Ada tetapi fokus sekarang ini tu. Tarikan ni beri special. Lihat back impact daripada bahagian belakang. Sadar diberikan berkelah dengan menewaskan Dark Gamer. Terus saja Banner Red. Ya, cukup besar memberikan triple kill kepada Kelah. Walaupun adanya Dawning Light, tetapi tiada sesiapa pun yang terkorban. Mystic Field masih lagi memberikan asakan demi asakan kepada Yonko. Walaupun mendapatkan triple kill, tetapi tiada lagi hasil seperti objektif turret yang didapatkan oleh pasukan Yonko. Namun infight yang cukup-cukup kemas dibawakan oleh pasukan Yonko. Okey, kita cerita balik hero yang paling baru dalam Mobile Legends Bang. Awak tahu nama hero tu apa? Novaria. Okey, Novaria salah satu hero di mana kita perlukan skill shot yang baik untuk menggunakan beliau. Dia lebih kurang macam Selena, cuma skill 2-nya itu lebih laju dan lebih senang untuk kena kepada pihak musuh kalau digabungkan dengan dia punya ulti. Dan hero Novaria tersebut sangatlah baik kalau di pair up dengan spell Flame Shot. Cuma Novaria mungkin kita takkan nampak lah untuk minggu-minggu ini. Mungkin kita akan tengok 3 minggu ataupun 2 minggu lagi daripada sekarang sebelum dia dibawa masuk. Tengok tu di bahagian bawah, Kaioken bersorangan. Avatar 3 dia tak sempat untuk digunakan. Dan itulah dia terkorban begitu saja dengan kehabisan vengeance. Lihat bagaimana Siur telah pun dikorbankan. Satu untuk satu. Kaioken di bahagian bawah, Siur di bahagian sebelah tengah. Tapi masih lagi lihat di mana Kaido bersorangan. Cuba menghilangkan 3 pemain begitu sahaja. Tinggal Shinku bersorangan, tapi Abyssero tepat terkena Sleeping tightly. Cumanya masih lagi tak cukup untuk menewaskan beliau. Inilah kerana apa? Fredrin antara hero topik di mana-mana platform, di pro maupun di peringkat amatur. Ya, kita lihat juga Kelah juga melakukan persembahan yang baik sebenarnya. Kita lihat dia tidak takut menggunakan flicker, lompat ke depan. Dia yakin dengan damage yang dia ada. Dan kita lihat sebentar tadi damage yang dihasilkan oleh beliau. Wow, kita tengok Lord macam dicuri ke sebenarnya oleh Abyssero. Ya, Abyssero seorang Shifu. Okey, itu jap ataupun diretrik oleh Dark Gamer. Saya kurang pasti sebab macam Abyssal Arrow tu kena sebab time tu kamera dia beralih ke bawah. Tahu terkena dekat Kaido. Betul. Shinku yang dapat. Kalau kata Shinku yang secure, dia mesti dah ada lightning trancon. Sebab apa? Shinku tak akan boleh dapat lot kalau tak ada lightning trancon yang dia punya attack tu melimpah ke arah Lord. Kalau terkena Abyssero saja, dia tak ada efek macam tu. Itulah tu, tapi itulah dia nasib untuk pasukan Hikari ni sangat-sangat baik. Berjaya mendapatkan Lord dengan Abyssal Arrow. Kita lihat sekarang ini fokus untuk Yonko adalah untuk melakukan pertahanan. Datangnya pasukan Hikari. Itu dia spear. Tidak mengenai sasaran. Nak tak nak mereka kena berpatah balik. Kalau spear tu kena mungkin lain ceritanya. Pertarungan ini boleh disambung, tetapi mereka tak nak. Mereka kata, kita bersurai dulu. Kita akan berjumpa sebentar lagi. Tetapi Hikari datang kembali buat ketika ini. Masih lagi mencari peluang untuk Yonko melakukan kesilapan. Kita tengok di bahagian belakang. Dark Gamer memberikan damage yang besar. Zulfan korban. Imperial Justice dibuka, tapi sayangnya mangsa beliau Sior berjaya melarikan diri. Berjaya untuk melarikan diri dan juga Imperial Justice daripada Dark Gamer tidak terkena kepada sasaran. Namun sekarang ini Kaioken akan dijatuhkan oleh Kaido akibat terlalu berada di bahagian depan. Spear of Glory cantik menaikkan satu pemain iaitu Casanova. Sekarang ini bahagian depan Kiss Calling telah dibuka kepada 2 pemain. Ni biru special bahagian belakang, tapi lihat di mana live stream Casanova sangat-sangat tinggi, namun beliau telah dikorbankan dan bagi kepada kelas sekarang ini. Penggunaan Dawning Light shutdown diberikan kepada Dark Gamer, double kill untuk beliau sekarang ini. Tetapi Kaido
masih lagi ada untuk mempertahankan rakannya Sior di bahagian belakang. Sekarang 4 berbalas dengan 2. Pasukan daripada Hikari mereka perlu lebih berwaspada ketika mana ingin memasuk ke arah team fight. Namun Casanova cobaan yang baik menggunakan Inspire bagi sustain lama dalam team fight. Cumanya agak kurang relevan kerana Carry lebih gemar untuk menjarakkan dirinya daripada sasaran. Kita lihat juga hero yang digunakan oleh Dark Gamer, Sylvana. Dalam patch ini nampaknya sangat kuat. Kita tengoklah, beliau seorang sahaja berjaya untuk mendapatkan 9 kill di sini, Cross. 9 kill, 4 kematian. Kalau dia dapat flicker, saya yakin dia boleh pergi jauh ke belakang untuk mendapatkan target yang lebih sesuai. Mungkin boleh menangkap Sicilian yang sememangnya. Hero ini yang kata scaling damage dia yang semakin lama semakin meningkat. So dengan adanya flicker ke atas Sylvana, boleh beliau menumbangkan Sicilian itu terlebih dahulu. Tapi benda itu mungkin susah untuk terjadi dalam game ini disebabkan Sylvana ini adalah Sylvana jungler. Sleeping Tightly terkena pula Imperial Justice dan sekarang ini Zul Sama akan menggunakan flicker untuk beralih ke bahagian belakang bersama dengan rakan-rakannya. Tetapi Lord akan adanya untuk pasukan Hikari, anda kata mereka berundur seketika. Tapi Dawning Light mengorbankan Malaysia Sior di bahagian belakang. Itu adalah target utama bagi Hikari sekarang ini. Combo Abyssal Arrow, Dawning Light, Mystic Field. Ini memang tak apa, flame shot ada 2 lagi. Tapi tak digunakan. Dia tak pakai tadi. Kalau ada Novaria lagi pedih. Tapi kita tunggu sekarang ini Lord menjadi diambil di sini oleh pasukan Hikari. Kita masih lagi menunggu di manakah kemunculan Lord. Kemungkinan di bahagian tengah. Ya betul, Lord akan muncul di bahagian tengah. Kita tengok di bahagian bawah. Shinku berjaya mendapatkan Zul Sama. Kelab berjaya mendapatkan Kaioken di sini. 1 untuk 1. Habis Aero dilepaskan, tetapi sayangnya tidak mengenai sasaran, mengenai batu bata itu. Ya, tadi saya nampak untuk Kaioken menyiapkan Shadow Twin Blade. Item itu akan dibuang untuk patch yang seterusnya, digantikan dengan item terbaru daripada Corrosion Scythe. Semuanya Shinku kemas mendapatkan pula Sior dan juga Dark Gamer ditewaskan oleh Kelah tanpa sebarang masalah. Dawning Light sangat-sangat sakit. Sleeping Tightly telah tertewas. Sekarang dia 2 berbalas pula dengan 3. Ketiga-tiga hero Hikari ni adalah hero boleh dikatakan hero high ground. Kerana apa? Mereka boleh serang daripada jarak jauh. Dan juga Kelas sekarang ini perlu mengelakkan dirinya daripada diserang. Pedih sangat-sangat. Tapi lagi pedih tembakan Dawning Light daripada Takina dan juga Abyssal Arrow daripada Shinku. Dan bila kita kata Shinku punya Selena amat-amat berbisa kerana setiap balingan pasti akan ada yang mengena. Ya, Dawning Light sekarang ini boleh digunakan bertubi-tubi. Kita lihat kalau Dawning Light itu tepat mengenai sasarannya, iaitu hero seperti Marksman. Memang Marksman itu akan pulang ke base untuk melakukan regen balik nyawanya yang hilang. Tapi kita tunggu dan lihat. Sure, kena berhati-hati. Abyssal Arrow daripada Shinku sentiasa mengenai Sicilian tersebut. Dia dalam game ini umpama magnet yang menarik ikan keli itu. Casanova baru saja hidup. Rasanya ini bukan game yang terbaik untuk beliau. Kita tengok itu. Sior masih lagi terkena Abyssal Arrow. Terkena Abyssal Arrow memaksa beliau balik untuk regen kembali nyawanya. Itu baru terkena Abyssal Arrow, tapi nyawa untuk Sior dikurangkan sehingga ke 20%. Saya rasa di fasa late game ini wajarlah untuk Sior menyiapkan Athena Shield untuk berikan respect damage kepada pemain-pemain pasukan Hikari, terutama sekali daripada Takina dan juga Shinku. Kalau tak menyiapkan Athena Shield, boleh kata itu bukan satu respect yang baik lah diberikan kepada pemain-pemain tersebut. Lihat sekali lagi terkena Abyssal Arrow. Lama saya tak nampak pengguna Selena yang arrow-nya sering kali terkena sampai sekarang. Dia mesti tengah training guna Novaria. So dia kata, okay, Novaria tak boleh main, kita main Selena dan siapa yang kena tu? Sior ke? Bukan Kelah. Kelah yang kena. Kelah yang mati dekat situ. Wow, amazing. Dengan emblem Magic Worship Cortex. Memang terbakar-bakar musuhnya. Dikerjakan. Wow. Dan kita tengok dah Sior sekarang ini dalam ketakutan. Begitu juga dengan Kelah. Dia kena berhati-hati.
Dan nak tak nak, mereka daripada ahli pasukan Yonko ini sendiri, hero yang kebal kena ambil Abyssal Arrow itu. Seperti yang ditunjukkan oleh Sleeping Tightly. Tapi Sleeping Tightly punya nyawa pun tengok tu, kurang banyak dah. So turret yang tinggal untuk pasukan Yonko adalah turret di bahagian tengah. Turret kena lagi ya. Senang sangat nak kena ni. Okay, kita tunggu Novaria keluar. Kita nak tengok Shinku guna Novaria. Adakah Novaria dia sehebat Selena beliau? Abyssal Arrow-nya kawan. Dia Itu misi bunuh diri daripada seorang Kaioken. Beliau lompat agak terlalu dalam tanpa follow up daripada rakan-rakannya. Namun melihatkan pula sekarang ni Dark Gamer, satu-satunya hero yang berada di bahagian depan untuk pasukan Hikari. Namun Mystic Field akan mengunci kepada dua pemain. Penggunaan Abyssal Arrow juga telah dilepaskan. Sekali lagi Mystic Field itu dan Imperial Justice telah dibuka. Dibazikan begitu sahaja. Penggunaan Case Call akan menghalang Dark Gamer untuk lari keluar daripada situasi tersebut. Sekarang ini Yonko berikan percaya untuk menarik ke arah dua pemain. Dapat kill untuk kelab sekarang ini. Shinku tinggal bersorangan. Dia tidak boleh berbuat apa-apa. Banner Rage juga digunakan untuk melakukan clearing wave. Adakah ini akan menjadi pushing untuk pasukan Yonko? Tapi mereka juga tidak boleh jauh daripada base mereka sendiri kerana masih lagi ada Mega Minion yang telah pun hidup akibat lot yang telah disecure oleh pasukan Hikari sebentar tadi. Ya, kita lihat ini adalah orang kata ruang untuk pasukan Yonko bernafas sedikit demi sedikit. Dan di masa yang sama kita tahu pasukan Yonko ni sebenarnya lebih kuat kalau teamfight berlaku dalam jarak yang lebih dekat. Hikari, pasukan ini lebih fokus untuk pertarungan jarak jauh. Bila diorang cuba untuk lawan jarak dekat, mereka tertewas. Kita lihat juga item build untuk kedua-dua pasukan, tapi tak sempat. Kita fokus dulu kepada pertarungan ini. Kelah berjaya melarikan diri sekarang ini. Kita tengok Haki dibuka. Fire struggling. Kena pada mangsanya. Chromatic Lens perlu digunakan untuk mendapatkan stun. Dan Casanova berjaya mendapatkan kill ke atas Sleeping Tightly yang sememangnya tengah ditidurkan. Kita lihat Yonko perlu beri tumpuan kepada pertahanan, tapi saya yakin mereka boleh melakukan pertahanan ini disebabkan mereka ada Sicilian. Ya benar, bukan sahaja ada Sicilian, malah ada juga Beatrix yang sekarang ini Kelah ada 13 kill dalam tangannya seorang sahaja. Boleh dikatakan yang lain berikan sedikit sokongan untuk Kelah bagi securekan kita tersebut. Namun sekarang ni Abyssal Arrow sekali lagi terkena kepada Kaido, dan Kaido share pula damage dengan Shior. Bukan itu perkara yang diinginkan oleh beliau sekarang ni. Shior, saya rasa beliau kena duduk paling belakang sekali. Tak boleh nak dekat-dekat dengan rakannya juga. Kerana apa? Dekat je mesti kena tempias Abyssal Arrow tersebut. Kena Chromatic Lens, tak berjaya untuk bergerak, tapi damage daripada Sicilian nampak tu kena kepada Casanova terpaksa berlari ke belakang. Itu dia. Dark Gamer dihilangkan, tapi lompat Avatar of the Guardian Zul sama telah pun menjadi mangsa yang berikutnya. Satu bang impact menghilangkan immortality daripada Casanova dan ditarik Kelah. Terus sahaja kill yang ke-14 untuk dirinya sekarang ini. Lot telah pun ada, tapi Dawning Light dilepaskan. Masih lagi Kaido hidup kerana beliau adalah seorang Fredrid. Dilihatkan juga Kelah agak terlalu di hadapan, cuba untuk menewaskan pemain-pemain daripada pasukan Hikari. Tapi perlu lebih berwaspada kerana masih lagi ada Kaioken yang mempunyai kekerasan ke atas dirinya. Tapi Dawning Light terkena kepada Kelah dah ada Athena Shield pada ketika ini. Ya, kita tengok Kelah 14 kill. Okay, Kelah dalam game ini adalah antara game yang terbaik beliau mendapatkan kill yang sebanyak ini. Manakala untuk Hikari, kita tengok Casanova, ini bukan game terbaik beliau. 1 kill, 7 kematian dan 3 assist. Dan Sleeping Tightly, King's Calling telah pun dibuka, mungkin terlalu awal, tapi fokus adalah untuk mendapatkan lot terlebih dahulu. Adakah mereka berjaya untuk mencurinya? Nampaknya tidak. Kelah berjaya mendapatkan lasit di situ. Perlawanan diteruskan. Spiral Strangling telah pun dibuka, tetapi damage-nya tidak begitu tinggi. Kita tengok Sleeping Tightly berjaya melarikan diri dengan jayanya tanpa sebarang masalah. Ya, saya rasa tadi untuk Kelah boleh sekurang-kurangnya mendapatkan 1 kill kepada Kaioken, kerana Kaioken agak terlalu dalam di kawasan Lord Pit tersebut. Namun
Untuk Yonko sekarang ini, mereka akan mendapatkan nyawa mereka semula dan bergerak bersama-sama untuk memberikan saingan kembali kepada pasukan Hikari. Sekarang nyawa Lord telah dikurangkan sehingga ke 50%, tapi Casanova dihilangkan. Siur-siur sekarang ini. Satu bad impact saja boleh menghilangkan satu pemain. Cantik mendapatkan Downing Light kepada 4 pemain. Namun Zul sama. Cantik lagi sekali. Kelab perlu lebih berwaspada kerana beliau nyawanya amat-amat lembut. Imperial Justice. Siur-siur. Beliau akan telah dapat Downing Light. Masih lagi ada Athena. Kelas sekarang ini perlu lari selamatkan diri. Zul sama datang untuk menyelamatkan rakannya, tapi di bagian depan Sleeping Tightly bersorangan. Bertemu pula dengan Dark Gamer di bagian belakang. Dark Gamer sekarang ini akan menggunakan Spider Strength, memberikan stun dan juga terus sahaja Abyssal Arrow itu memberikan bantuan untuk stun yang cukup lama kepada Sleeping Tightly. Dan kita sekarang ini akan maju ke arah minit yang ke-25 bagi permainan kedua ini, Cortex. Belum sampai lagi, tapi kita road to 25. Ya. Kita tengok Casanova. Bukan game yang terbaik beliau. Satu bad impact sudah cukup untuk menghantar Casanova ke dalam kubur. Kita tunggu ke dalam kotak. Okey, kita tengok sekarang ni Downing Light, Abyssal Arrow. Sangat-sangat menjengkelkan. Saya pun kalau dalam situasi yang begini, saya akan berasa sangat-sangat stres. Saya kena jumpa psikiatrik untuk mengurangkan stres saya. Di masa yang sama diberikan tekanan juga kepada itu dia damage yang besar daripada Yonko juga. Tak dilupakan adanya Sior-Sior. Saya yakin damage daripada Sior-Sior ini boleh melebihi kedua-dua match yang ada daripada pasukan Hikari bila dah lebih 25 minit. Kita lihat sendiri, satu bad impact kena pada carry, nyawa dia hilang lebih daripada separuh. Kita lihat juga di bahagian pertahanan, disebabkan adanya Cecilian ini, mereka boleh menghabiskan minion dengan cepatnya. Itu dia Downing Light kena, tapi tak menjadi masalah sebab damage-nya tidaklah begitu besar. Pertahanan demi pertahanan, minion setiap yang masuk semestinya akan dihabiskan dengan begitu cepatnya oleh pasukan Yonko. Hikari sekarang ini mencari cara untuk menutup game yang sememangnya, memerlukan Lord. Ya, Lord sekarang ini telah pun hidup di bahagian sebelah atas untuk pasukan Hikari bagi dapatkan. Yonko sememangnya diasah berkali-kali oleh Selena daripada seorang Shinku. Tidak membolehkan untuk Yonko keluar daripada base mereka sendiri. Mystic Field juga daripada seorang Takina menyebabkan pergerakan Yonko amat terbatas. Imperial Justice telah boleh pakai, tetapi Lord sekarang ini telah menjadi Lord Evolve minit ke-24 dah hampir cecah minit ke-25 sekarang ini. Adakah ini akan menjadi serangan terakhir daripada pasukan Hikari ataupun Yonko mampu melakukan pertahanan dengan high ground hero mereka iaitu Cecilian dan juga Beatrix. Tidak dilupakan juga hero kekerasan mereka iaitu Kaido, Sleeping Tightly dan juga Zosama. Tapi so far game ni saya tak nampak lagi efeknya alpha daripada seorang Zosama. Itu masalahnya. Macam saya cakap, alpha kena pakai orang kata item yang keras, emblem tank tak silap saya. Tapi dalam game ini alpha kalau diberi high and dry, dia tak boleh tak sustain damage yang diterimanya. Tapi kita fokus sekarang ini. Lord telah pun tiba dengan 33,000 HP. Kita tengok apa yang bakal terjadi. Silakan Cross. Downing Light dia guna pakai kepada dua pemain. Dua immortality telah dipecahkan daripada pasukan Yonko. Sekarang ini turut akan diberikan fokus. Hikari mereka terus saja menamakan permainan dengan bantuan daripada Lord dan juga Minion. Permainan sepanjang 25 minit ditamatkan, diberikan kepada pasukan UITM Dungun ataupun Putra Perdana tadi. Sekejap, saya rasa Hikari kan? Itulah. Dungun okay, UITM Dungun. Syabas diucapkan kepada mereka. Itu dia perlawanan yang agak panjang. Kita dah saksikan sendiri. Agak menarik sebenarnya. Lebih-lebih lagi penggunaan Xavier dan juga Selena, terutamanya kita dapat lihat memang sentiasa memberikan tekanan kepada ahli pasukan UITM Yonko. Kita lihat Yonko dah macam wow, macam mana kita nak
nak menahan setiap asakan daripada Donny Light dan juga Abyssal Aero yang begitu dahsyat, yang sentiasa datang bertubi-tubi. Itu belum lagi ada Novaria. Kalau ada lagi Novaria, lagi pedih. Tapi cerita Novaria kita akan tunggu pada minggu-minggu yang akan mendatang, yang mungkin kita akan tengok akan dibawa masuk mungkin 3 match. Novaria, Xavier dengan siapa lagi seorang? Selena. Iya. Tapi sejujurnya Novaria, pada pendapat saya sendiri, agak kurang sesuai untuk buat sebagai mid lane, lebih kepada roamer, kerana kelebihan skill beliau untuk membuka map itu sangat-sangat berguna sebagai seorang roamer. Jadi kita tengoklah di masa akan datang adakah hero tersebut benar untuk diguna pakai di dalam MSI Championship pada ketika ini. Tapi sekarang ini adalah highlight untuk game yang telah pun berlangsung di antara pasukan Hikari dan juga Yonko, yang di mana kita ingatkan pasukan Yonko mereka berpotensi untuk memenangkan match pada kali ini. Kerana apa? Mereka ada 3 hero keras, mereka ada hero initiate, mereka juga ada hero high ground. Namun siapa sangkakan Selena yang digunakan pakai oleh Shinko membuatkan pasukan daripada Yonko mereka tidak boleh bergerak sewenang-wenangnya, disusuli dengan penggunaan Mystic Field daripada seorang Takina supaya pergerakan daripada pasukan Yonko perketatkan lagi, dan itu membuatkan Yonko langsung tak boleh bergerak ke depan sama sekali. Tapi saya juga nak beri kepujian pada Kelah lah. Dia berjaya mendapatkan banyak kill, tetapi sayangnya game ini bukan game untuk pasukannya. Di mana kita lihat tadi dia dapat berapa kill? 14 kill? 11 skill lah. 11 skill lah, betul. Dia memang orang kata sepatutnya punca untuk mendapatkan kemenangan. Kalau dibandingkan dengan pasukan Yonko Hikari, di mana dia orang ada carry, tapi carry dia seolah-olah tidak berfungsi. Dia berfungsi di saat-saat yang terakhir tadi, di mana kita tengok dia dapat attack crystal dengan pantasnya, dapat kurangkan nyawa crystal dengan inspire. Okay. Kill yang kurang, ya saya faham dia susah nak pergi ke dalam disebabkan adanya Sicilian. So carry untuk tim Hikari ni kurang menjadilah untuk game ini. Mungkin dalam game yang akan datang mungkin kita akan lihatlah carry ni boleh menjadi satu hero yang kuat. Ya, dan saya rasa mungkin boleh menjadi game changer juga untuk pasukan Yonko. Andai katakanlah menggunakan Renner beliau, iaitu sniper untuk dirinya diguna pakai. Serangan jarak jauh, ya. Gunakan Renner Apathy terkena kepada hero-hero yang lembut seperti Xavier maupun Selena, mungkin akan adanya pertukaran arus perlawanan kepada pasukan Yonko. Namun inilah dia kita punya statistik untuk game yang kedua, mana Casanova agak kurang daripada prestasinya 1.8/3, tapi MVP di sini diberikan kepada Xavier Takina 22-13. Ya, walaupun 22-13, tapi saya pasti damage yang dikumpulkan oleh Takina ni amat tinggi. Kerana apa? Dia spam dia punya Mystic Field, spam Dawning Light tanpa henti, dan itu membuatkan beliau sangat geruni di dalam Land of Dawn. Kita boleh tengok stat ni kalau kita nak tengok, tapi mungkin tak dapatlah nak tengok stat di belakang item build ni. Nak tengok damage yang lagi besar daripada siapa. Tapi itulah dia, Casanova jangan bersedih. Saya faham this is not your game, tapi ini dia stat dia. Mengapa Takina boleh dapat MVP? Tengok dia punya damage tu, 39% damage datang dari beliau. 39% tu kecil je, tapi tengok dia punya nombor 216,104. Kecil ke tu? Besar, bos. Okay, awak kena tengok kat bawah Shinku tu. Selena 168,000. Selena, iya. Itu Roma. Okay. Ini zaman apa tahu? Zaman Selena waktu jungle. Tak, zaman waktu Selena masih lagi seorang jungler. Okay. Ini damage yang boleh didapatkan oleh seorang Selena pada ketika itu. Namun dengan itu MVP kita diberikan kepada Takina